Hai, Assalamualaikum. Pada hari ini, kami daripada Kumpulan 7 ingin membentangkan teori perkembangan kognitif John Piaget. Dan pembentangan ini akan dibentangkan oleh Nur Ifah Nazihah binti Bahari, Muhammad Izzuddin bin Suhainul Balkiah dan Nur Anissa Atirah binti Hazir. Siapa itu John Piaget? John Piaget atau nama sebenar beliau, John William Fritz Piaget, merupakan seorang ahli psikologi yang terkenal dengan kajiannya berkaitan teori perkembangan kognitif kanak-kanak. Beliau dilahirkan pada tanggal 9 Ogos 1896 di Neuchâtel, Switzerland. Beliau mula meminati psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal psikologi di Universiti Geneva. Beliau juga merupakan salah seorang tokoh terpenting dalam bidang psikologi pada abad ke-20. Beliau menggunakan model biologi untuk menghuraikan perkembangan kognitif manusia dan beliau berpendapat bahawa minda boleh berkembang, berubah dan dapat mengadaptasi masalah yang berlaku apabila berinteraksi dengan persekitaran. Apa itu perkembangan kognitif? Menurut Centrop, perkembangan kognitif merujuk kepada perubahan dalam corak biologi, kognitif dan sosio-emosi individu yang bermula daripada peringkat percambahan hingga akhir hayat. Menurut Haliza Hamzah dan Jai and Samil pula, perkembangan kognitif ialah kebolehan individu untuk berfikir, memberi pendapat, memahami, mengingati perkara-perkara yang berlaku di persekitarannya. Manakala, menurut John Piaget, setiap kanak-kanak mengalami proses perkembangan yang berbeza-beza antara individu secara berperingkat. Peringkat pertama merupakan peringkat terpenting kerana menjadi asas kepada peringkat perkembangan yang seterusnya. Menurut beliau lagi, proses pemikiran kanak-kanak adalah berbeza dengan proses pemikiran orang dewasa. Piaget juga telah mengenal pasti 4 peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak dan 4 faktor yang mempengaruhi proses pemikiran individu. Seterusnya, terdapat beberapa konsep asas teori kognitif John Piaget. Yang pertama ialah skema. Skema merupakan model tingkah laku yang ditonjolkan semasa proses pengubahsuaian diri dalam alam sekitar. Yang kedua ialah adaptasi. Adaptasi ialah proses perubahan atau skema lama kepada skema baru di mana melibatkan dua proses yang berkaitan iaitu asimilasi dan akomodasi. Dan yang terakhir ialah keseimbangan. Keseimbangan merujuk kepada gabungan proses asimilasi dan adaptasi membantu dalam keseimbangan terhadap pengetahuan, kepercayaan dan pengalaman. Seterusnya, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi proses pemikiran individu. Yang pertama, pengalaman sosial. Pengalaman sosial dipengaruhi oleh orang-orang di persekitarannya. Contohnya, ibu bapa, rakan-rakan dan guru. Faktor yang kedua ialah kematangan biologi. Kematangan biologi dipengaruhi oleh faktor genetik. Dan faktor yang ketiga ialah keseimbangan. Keseimbangan membantu individu untuk mengadaptasi diri dengan situasi-situasi yang baru dialaminya. Dan faktor yang terakhir ialah interaksi individu dengan persekitaran. Interaksi individu dengan persekitaran mempengaruhi individu untuk meneroka, menguji, memerhati dan menyusun maklumat yang diperoleh daripada persekitaran. Menurut John Piaget, terdapat 4 peringkat perkembangan kognitif. Peringkat pertama adalah sensori motor yang bermula pada umur 0 hingga 2 tahun. Peringkat kedua adalah praoperasi yang bermula pada umur 2 hingga 7 tahun. Yang ketiga adalah peringkat operasi konkret yang bermula pada umur 7 hingga 12 tahun. Dan peringkat yang terakhir adalah operasi formal yang berumur 12 tahun dan ke atas. Peringkat sensori motor 0 hingga 2 tahun. Pada peringkat ini, bayi menggunakan deria seperti melihat, mendengar, menyentuh dan merasa untuk berinteraksi dengan persekitaran. Mereka cuba belajar koordinasi antara deria motor dengan gerakannya. Mereka juga cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya. Cuba mempelajari tentang dirinya dengan melihat, menyentuh dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya. Masih mempelajari melalui tindakan ulangan, tidak mempunyai kebolehan simbol dan belum boleh bertutur serta belum bersedia membaca huruf.
Berikut merupakan video Muhammad Ian Malik bin Muhammad Akmal berumur 1 tahun bagi peringkat sensori motor. Peringkat pra-operasi 2 hingga 7 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak menggunakan bahasa serta simbol untuk menggambarkan sesuatu konsep. Kanak-kanak mula mempraktikkan kemahiran yang baru diperoleh dengan menggunakan simbol untuk mewakili objek. Dapat dilihat dari sifat pemikiran simbolik melalui permainan olok-olok, enigma dan egosentrik. Pada peringkat ini, kanak-kanak semakin maju dalam penguasaan dan penggunaan bahasa, tetapi masih belum mampu membezakan antara sifat-sifat benda hidup dan benda bukan hidup. Kanak-kanak masih belum dapat membezakan pandangan orang lain dengan diri sendiri yang dikenali sebagai egosentrisme. Berikut merupakan video Muhammad Ilhan Hadi bin Muhammad Akmal yang berumur 3 tahun bagi peringkat pra-operasi. Cat. 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 Macam mana bunyi cat? No. Cat. Wow. Peringkat operasi konkret 7 hingga 12 tahun. Pada peringkat ini, pemikiran kanak-kanak menjadi fleksibel, dapat berfikir mengikut peraturan-peraturan logik atau melakukan operasi mental secara tersusun. Kanak-kanak berjaya melaksanakan kebolehan logik ini dalam keadaan konkret atau menggunakan objek maujud. Kanak-kanak mampu memanipulasikan dan membentuk representasi mental secara dalaman. Mempunyai pelbagai pemikiran dan memori tentang objek konkret. Kanak-kanak dapat memanipulasi representasi dalaman objek-objek yang konkret untuk mengenal pasti kuantiti-kuantiti yang terkandung di dalamnya. Berikut merupakan video Nuzara Adilia binti Muhammad Ashik yang berumur 9 tahun bagi peringkat operasi konkret. Okey, adik, perkenalkan diri. Nama saya Nuzara Adilia binti Muhammad Ashik. Saya berumur 9 tahun. Okey, kakak ada soalan untuk adik. Okey, kakak ada 1 keping duit RM10 dengan 2 keping duit RM1. Kalau adik nak pilih yang mana? Duit RM10. Sebab? Sebab nilai dia lagi banyak. Okey, soalan yang kedua. Kakak ada 1 keping duit RM5 dengan 5 keping duit RM1. Yang mana lagi banyak? Dia sama banyak je. Sama banyak. Okey. Okey, adik, perkenalkan diri. Nama saya Nuzara Adilia binti Muhammad Ashik. Saya berumur 9 tahun. Okey, soalan dia, antara 100 kg batu dengan 100 kg kapas, adik rasa mana yang lagi berat? Dua-dua sama berat. Sebab apa? Sebab dua-dua 100 kg. Okey. Peringkat operasi formal 12 tahun ke atas. Pada peringkat ini, kanak-kanak mampu berfikir secara logik termasuk pemikiran abstrak, perkara berkaitan dengan masa depan dan membuat hipotesis. Mula menguasai kebolehan untuk menyelesaikan masalah dengan kombinasi pengetahuan, pengalaman dan kemahiran. Mula melibatkan operasi mental, abstrak dan simbol yang mungkin tidak mempunyai bentuk fizikal dan konkret. Kanak-kanak sudah mula berfikir secara abstrak dan pada masa yang sama, kanak-kanak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi. Kanak-kanak mampu berfikir secara sistematik untuk menyelesaikan masalah. Berikut merupakan video Muhammad Iqmal Danish bin Muhammad Ashik berumur 14 tahun bagi peringkat operasi formal. Okey, perkenalkan diri adik. Nama saya Muhammad Iqmal Danish bin Muhammad Ashik. Umur saya 14 tahun. Okey, kakak ada soalan. Isi padu air dalam botol adalah sebanyak 1000 ml. Fatin minum 1/4 daripada isi padu air tersebut. Kemudian, sebanyak 300 ml air telah tumpah. Berapakah isi padu air yang tinggal?
450 ml. Okey. Okey, perkenalkan diri adik. Nama saya Muhammad Ikmal Danish bin Muhammad Ashik. Umur saya 14 tahun. Okey, kakak ada soalan. Okey, anda menyertai satu pertandingan lumba lari. Anda berjaya memintas orang yang berada di kedudukan yang kedua. Sekarang anda berada di kedudukan yang keberapa? Saya berada di kedudukan yang nombor 2. Okey. Implikasi teori perkembangan kognitif. Wujudnya perbezaan individu dalam kemajuan dan perkembangan setiap kanak-kanak. Cara berfikir kanak-kanak adalah kurang logik dibandingkan dengan golongan yang lebih dewasa. Maka, guru perlu memahami cara berfikir kanak-kanak. Yang kedua, dapat membantu murid-murid untuk mengingat semula. Hal ini menekankan kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam cara manusia berfikir dari peringkat bayi sehingga dewasa. Implikasi yang seterusnya ialah isi-isi pelajaran hendaklah disusun mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak. Hal ini disebabkan oleh kanak-kanak berbeza mengikut umur dan tahap masing-masing. Kepentingan teori perkembangan kognitif John Piaget. Pertama, membantu guru untuk menjadikan aktiviti pembelajaran sistematik. Guru perlu mengikut perancangan yang telah ditetapkan, iaitu kebolehan dan tahap murid itu sendiri. Kedua, membantu guru menggalakkan pelajar menghuraikan strategi pemikiran dalam penyelesaian masalah. Guru dapat memberikan peluang kepada murid untuk mencambahkan pemikiran bagi menyelesaikan sesuatu masalah mengikut tahap perkembangan kognitif mereka. Dan yang akhir sekali, membantu guru untuk merancang pengalaman pembelajaran. Guru dapat menyediakan peluang untuk kanak-kanak membuat penerokaan dan penemuan konsep atau prinsip yang dipelajari dengan menggunakan daya pemikiran. Kesimpulannya, guru merupakan individu yang memainkan peranan yang paling penting dalam perkembangan kognitif kanak-kanak untuk mencapai tahap yang optimum. Guru seharusnya memahami dan mendalami teori-teori perkembangan kanak-kanak yang telah dipelopori oleh John Piaget bagi memastikan guru dapat menganalisis tahap perkembangan yang sedang dihadapi oleh murid-murid. Pemahaman yang luas tentang konsep perkembangan kognitif adalah penting kepada guru dalam menyediakan persekitaran bilik darjah yang holistik dan kondusif. Teori-teori yang diperkenalkan oleh John Piaget sememangnya dapat membantu guru dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Sekian, terima kasih.